Indomie surga, Indorong warga. Salam sejahtera saya ucapkan kepada YB Ngakomeng, YB Wong Kawo, YB Chen Pok Chai, kepada saudara Howard, saudara Douglas, kepada semua pemimpin-pemimpin daripada DAP, PAS, PKR, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari yang saya hormati sekalian. Seperti mana yang dikatakan oleh YB Wong Kawo tadi, kenapa sampai hari ini kita semua tunggu untuk parlimen bubar, tapi dia tak buat. Bukan sekarang, negeri Perak dari tahun 2009 bila ini Barisan Nasional rampas kuasa di negeri Perak, dari hari itu kita minta supaya Dewan Negeri Perak dibubarkan. Dia tak buat. Sampai hari ini, tiap-tiap hari bangun pagi orang cakap ini hari parlimen bubar. Kita pun tunggu, tengok buka televisyen, buka radio, tengok Twitter, tengok Facebook, sampai petang tak bubar. Ini hari pun orang cakap sudah bubar. Tengok tak bubar lagi. Sekarang tak tahu besok bubar ke, hari Ahad bubar ke. Sekarang semua orang cakap hari Isnin bubar. Betul ke tak betul saya pun tak tahu. Sekarang tiap-tiap hari rakyat Malaysia tunggu parlimen bubar, tapi Najib tak mau kasih bubar. Apa pasal? Takut. Maya senang kawan, cerita Maya senang. Dia tak mau bubar sebab dia takut untuk bubar. Itu saja, betul? Ya. Apa pasal? Kalau sudah bubar, mau kasih tahu bila election. Bila election lebih kurang daripada tarikh bubar lebih kurang 20 hari ada election. Rakyat Malaysia akan keluar undi. Bila undi, Najib balik kampung. Betul? Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk Putrajaya. Itu saja. Rakyat mau lihat perubahan, tuan-tuan dan puan-puan. Rakyat Malaysia mau lihat perubahan. Sebab apa? Sebab kita sudah bagi peluang kepada Barisan Nasional untuk memerintah negara ini untuk 55 tahun. Cukup. Enough is enough. Betul? 55 tahun tak cukup lah. Oh, sekarang dia keluar televisyen minta rakyat Malaysia, tolong saya satu kali lagi, peluang kasih saya satu kali lagi. 55 tahun sudah kasih peluang tak cukup, lagi meminta satu kali peluang. Cukuplah. 55 tahun macam kawan cakap sudah pensin lah. Betul? Sudah pensin, duduk rumah, tengok sekejap. Kasih 5 tahun, tengok macam mana Pakatan Rakyat boleh memerintah negara ini. Boleh tak? Boleh. Jangan cakap Pakatan Rakyat tak boleh buat. Itu dulu punya cerita. Dulu you cakap PAS tak boleh buat, DAP tak boleh buat, PKR tak boleh buat. Dululah. Sekarang tahun 2008 satu tsunami besar telah berlaku, di mana pertama kali dalam sejarah negara kita 5 negeri sudah tumbang. Barisan Nasional kalah di 5 negeri, di Pulau Pinang, di Kedah, di Kelantan, di Perak dan di Selangor. 5 negeri jatuh. Pertama kali dia hilang majoriti 2/3 di parlimen. Tak pernah berlaku. Okey, bila 5 negeri ini sudah tumbang, kita Pakatan Rakyat sudah jadi kerajaan. Dalam 5 negeri ini, hari ini di Malaysia, negeri yang paling baik ialah Pulau Pinang. Betul? Betul. Barisan Nasional tak?
paling cekap, paling kurang rasuah, paling kurang jenayah. Negeri Pulau Pinang. Kita sudah buktikan apa yang mereka tak boleh buat selama 50 tahun. Kita sudah buktikan dalam 5 tahun. Betul? Apa lagi kita mau? Hancurkan dulu hutang negeri Pulau Pinang 630 juta ringgit. 50 tahun kamu memerintah kawan-kawan. 50 tahun lebih kamu memerintah. Hutang negeri Pulau Pinang 630 juta. 5 tahun Pakatan Rakyat memerintah di bawah saudara Lim Guan Eng. 5 tahun. Hutang sekarang sudah dikurangkan daripada 630 juta. Sekarang sudah bayar 600 juta. Tinggal 30 juta saja. Siapa pandai? roket. Ini senang menyakit matematik mah. 50 tahun hutang 650 juta. 5 tahun pemerintah 600 juta sudah bayar. Tinggal 330 juta saja. Tinggal 30 juta saja. Semua tahu. Tanya budak kecil pun tahu siapa pandai. BNG Pakatan Rakyat. Kita sudah buktikan di Pulau Pinang kita sudah berjaya memerintah dengan baik. Kalau Pulau Pinang boleh, kawan-kawan, saya mau tanya, kalau Pulau Pinang boleh, kalau Selangor banyak cantik sekarang, kalau Selangor boleh, Perak boleh tak boleh? Kita banyak kesian, oh. Perak banyak kesian, oh. Kata. Kita lawan habis 2008 habis. Kita DAP menang 18 kursi. PKR menang 7 kursi. PAS menang 6 kursi. Kita kira-kira tengok, wah, kita sudah menang negeri Perak. Kita sudah jadi kerajaan. Datuk Seri Nizar menjadi Menteri Besar Perak. Selama 11 bulan kita memerintah negeri Perak begitu baik sekali, begitu cantik sekali. Tapi ini Barisan Nasional mana sakit hati, oh. Dia tak boleh tengok kita memerintah. Dia kasih duit beli katak. Ada betul, ha? Betul. Kata cacat. Oi, macam-macam kata ada. Besar kecil. Besar punya ada, kecil punya ada. Cacat pun ada. Semua macam ada. Semua bangsa pun ada. Ya. Satu Malaysia punya kata. Sudah lompat. Kita banyak kesian. Kita membuat baik untuk rakyat negeri Perak. DAP, PAS dan PKR membuat baik untuk negeri Perak. Tetapi kita tak boleh buat sebab kerajaan ini sudah dijatuhkan, sudah dirampas oleh Barisan Nasional, kawan-kawan. Jahat. Kita tak ada peluang untuk memerintah Perak untuk 5 tahun. Saya yakin kalau kita memerintah negeri Perak 5 tahun, mungkin kita juga sama-sama baik macam Pulau Pinang. Tapi kita sudah hilang 11 bulan sahaja. Saya mau tanya kawan-kawan, kita tengok Perak, kita tengok Pulau Pinang. Kawan-kawan, Pulau Pinang apapun tak tahu. Negeri pun kecil, Otak ada. tanah pun sedikit, orang pun tak cukup. Orang Perak pergi sana, orang Selangor pergi sana, orang Kedah pergi sana. Kelapa sawit tak boleh tanam. Betul? Betul. Boleh tanam kelapa sawit Pulau Pinang. Tak ada. Boleh tanam sawah padi ya? Boleh ada kolam ikan besar-besar. Apa pun tak boleh bikin. Ada kilang-kilang saja. Perak apa tak ada? Ini kita mau fikir. Perak apa tak ada? Rasuah ada. Ya, orang kapal mana pandai, oh. Perak semua ada. Tanah ada. Orang ada.
mau tanam kelapa sawit boleh, mau tanam padi boleh, mau tanam getah boleh, mau cari biji timah ada, mau bina kilang boleh, mau buat industri pelancongan boleh, semua ada. Rasuah pun ada. Banyak sekali. Pulau Pinang apapun tak ada, rasuah pun tak ada. Tapi Pulau Pinang nombor 1, Perak nombor berapa? Oh, mau kira dari belakang, oh. Depan semua lain negeri sudah angkat, mau kira dari belakang. Perak habis. Ini Zamri sudah angkat negeri Perak dalam 3 tahun, 4 tahun. Apa ada ubah? Saya mau tahu. You sudah rampas, mesti mau buat baik untuk negeri Perak. Tapi tak ada apa. Negeri Perak, kalau kita memerintah kawan-kawan, kalau Pakatan Rakyat memerintah negeri Perak, saya jamin kita akan lebih selesa dan kita akan menjadi lebih maju dan lebih makmur berbanding dengan di bawah Kerajaan Barisan Nasional. Betul atau tidak? Jadi sekarang saya pula minta kepada kawan-kawan, minta peluang. Jangan dengan Najib punya peluang. Najib sudah kasih 55 tahun. Kita hanya 11 bulan, betul? Belum cukup habis. Sekarang saya minta kepada kawan-kawan di Kampar, bagi peluang 1 kali kepada Pakatan Rakyat, kepada Pakatan Rakyat Negeri Perak, kepada PAS, PKR dan DAP untuk memerintah negeri Perak. Kasih kita 5 tahun. Tengok sama ada kita boleh buat atau tak boleh buat. Kalau kita boleh buat, kasih 5 tahun. Tengok kalau kita boleh buat, lagi 50 tahun kasih Pakatan Rakyat lah. Betul? Ini kan kita ubah lah. Kalau tak boleh, kalau kita tak boleh buat, PRU 14 akan mari lagi, betul? 5 tahun mesti ada 1 kali lagi election. Kita boleh buat pemilihan sekali lagi siapa kita suka. Jadi kita mesti mau pandai. Kawan-kawan, sekarang saya mau tanya, kita orang muda ada, orang tua pun ada sini. Saya mau tanya, apa pasal 50 tahun tak ada dapat itu BRIM? Tahu BRIM? Apa itu BRIM? Bagi rasuah 1 Malaysia. Ya. Apa pasal 50 tahun itu BRIM tak dapat, BRUM tak dapat, apapun tak dapat. Sekarang, wah, baru dia buka mata nampak rakyat banyak miskin. Mau kasih 500 tak cukup, lagi 500. Ini tak cukup, dia cakap nanti minyak kasih 1,000. Saya bagi 1,000. Apa pasal 50 tahun tak kasih, sekarang baru mau kasih? Ini kita mesti mau pikir ya, kawan. Kita rakyat bukan bodoh, kita mesti mau pikir. 50 tahun dia tak kasih sebab 50 tahun dia banyak kuat. Dia ingat siapapun tak boleh goyang saya. Saya kasih pun saya menang, saya tak kasih pun saya menang. 50 tahun dia tahu ini rakyat macam manapun akhirnya datang undi Barisan Nasional. Tapi sekarang sudah lain. Sekarang dia sudah takut. Dia takut, ayah, kalau tak kasih duit nanti kalau sudah hilang Putrajaya, sudah hilang negeri Perak, nanti semua kena pakai kain atas kepala. Itu saja dia takut. Sebab itu sekarang dia bagi RM500. 1 kali RM500, 2 kali sekarang janji mau kasih RM1,000 kalau menang. Kawan, sekarang kita tanya hati kita, tengok. Kalau Pakatan Rakyat tak kuat, kalau DAP tak kuat, kalau PAS tak kuat, kalau PKR tak kuat, you ingat dia mau kasih 500 tak? Ada kasih. Dia mau kasih tak? Ada kasih. Kalau Pakatan Rakyat tak kuat, dia mau kasih tak? Mesti tak kasih lah. 5 tahun 50. Sebab kita kuat, dia kasih 500. 2 kali. Janji mau kasih 1,000 lagi. Sebab kita kuat. Jadi rakyat mau terima kasih sama siapa?
BN enggak? Pakatan Rakyat. Fikir betul-betul kawan. Sebab kita kuat, dia takut, dia kasih. Kalau kita lemah, dia tak takut, dia tak kasih. Jadi kita kena buat satu pemilihan yang betul. Kali ini kawan-kawan, tak rugi kalau kita undi Pakatan Rakyat. Sebab kita mau tengok, bagi peluang kepada Pakatan Rakyat, tengok sama ada kita lebih baik ataupun tidak. Baru kita boleh buat penilaian. Saya akan ceritakan nanti, sekejap lagi saya akan ceritakan apa untung kita dapat kalau Pakatan Rakyat jadi kerajaan. Sebelum itu, saya ada sedikit hal saya mau ceritakan dengan kawan-kawan India yang ada di sini. பெரியவர்களே தாய்மார்களே சகோதர சகோதரிகளே, இங்க வந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். வணக்கம். நம்ம 50 வருஷமா தேசிய முன்னணிக்கு வாக்களிச்சோம். இந்திய சமுதாயத்தோட நிலைமை எப்படி இருக்குன்றது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, ஆரம்பத்துல நம்மளாம் தோட்டப்புறத்துல இருந்தோம். இந்தியர்கள்லாம் தோட்டப்புறத்துல இருந்தாங்க. அங்கதான் நமக்கு வேலை, அங்கதான் நம்மளோட வாழ்க்கை ஓடுச்சு. ஆனா அங்க இருந்து நமக்கு என்ன பிரச்சனைனா, தோட்டப்புறங்கள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரப்பர்ல இருந்து செம்மண்ணுக்கு மாற்றும் போது நிறைய இந்தியர்களுக்கு வேலை இல்லாம ஆன காரணத்தினால அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா கட்டாயப்படுத்தி தோட்டத்திலிருந்து வெளியாகினாங்க. ஆனா தோட்டத்திலிருந்து வெளியாகும் போது நமக்கு எந்த ஒரு ஏற்பாடும் செஞ்சு கொடுக்கல. அரசாங்கம் நமக்கு ஒரு முன்னேற்ற பாதையை வகுத்து கொடுக்கல. அப்படியே விட்டுட்டாங்க, எப்படியாவது போங்கன்னு விட்டுட்டாங்க. அப்ப நமக்கு ஒரு வழி இல்லாம சில பேர் ஃபேக்டரியிலையும், சில பேர் சாதாரண தொழிலாளியாகவும் வெளியில கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம். எந்த விதமான ஒரு திட்டமும் இந்த அரசாங்கம் நமக்கு வகுத்து கொடுக்காத காரணத்தினால தான் இந்த இந்திய சமுதாயம் இன்னைக்கு இவ்வளவு மோசமான சூழ்நிலையில பொருளாதார ரீதியில் நம்ம இருக்கிறோம். இதுக்கு நிச்சயமா நமக்கு ஒரு மாற்றம் வேணும். இந்த மாற்றத்துக்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு இந்த வர தேர்தல் தான். இந்த தேர்தலில் நம்ம இந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலைன்னா எங்க நம்மளால எப்பவுமே முடியாது. ஒரு வாய்ப்பு நாங்க கேட்கிறோம். பாகிஸ்தான் நேஷனல் அரசாங்கத்துக்கு நம்ம 50 வருஷம் வாய்ப்பு கொடுத்துட்டோம். நம்ம பாகிஸ்தான் ராக்கெட்டுக்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு கேட்கிறோம். அந்த வாய்ப்பை கொடுத்து பாருங்க. இந்த வாய்ப்புல நாங்க சிறப்பா செய்ய முடிஞ்சுனாக்கா அடுத்த தேர்தல் எங்களுக்கு வாக்களிங்க. எங்களால செய்ய முடியலனாக்கா உங்களுக்கு நிச்சயமா அடுத்த தேர்தல் 14வது பொது தேர்தல் வரும். அப்ப நீங்க முடிவு எடுத்துக்கலாம் நீங்க யாருக்கு வாக்களிக்க போறீங்கன்னு. பெரியவர்களே தாய்மார்களே சகோதரி, இந்த வாய்ப்பை நழுவ விட்டுறாதீங்க. கம்பார்ல பிரச்சனை இல்லையா? கம்பார் கமல்பள்ளி ஒரு பிரச்சனை இல்லையா? நான் பல தடவை பத்திரிகையில கேள்வி கேட்கிறேன். ஆனா அந்த கேள்விக்கு பதில் கொடுக்க முடியல. நான் கேள்வி என்ன, இந்த கம்பார் கமல்பள்ளி இத்தனை வருஷமா இந்த கட்டணம் அங்க இருக்க, அந்த நிலத்தை ஏன் இன்னைக்கு வரைக்கும் கெசட் பண்ணி கொடுக்க முடியல? அந்த நிலத்தை கெசட் பண்ணி கொடுக்கறது என்ன அவ்வளவு கஷ்டமா? ஏன் அதை செய்ய மாட்டீங்க? எனக்கு அது தெரியல. தாராளமா கெசட் பண்ணி கொடுத்துருக்கலாம், என்ன இருந்தா கெசட் பண்ணி கொடுத்துருக்கலாம். ஆனா கொடுக்க மாட்டாங்க. எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு, இந்த கெசட் பண்ணி கொடுக்காதனால அதுக்கு பின்னால ஏதாவது ஒரு சூழ்ச்சி இருக்கான்னு தெரியல. 20 வருஷம் சென்று அந்த நிலத்தை வேற ஏதாவது ஒரு கட்டடம் கட்டணும்னு சொல்லி கமல்பள்ளியை அங்கிருந்து எடுத்து வேற எங்கேயாவது போக சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. கெசட் பண்ணிட்டாங்கனாக்கா செய்ய முடியாது. அதை செஞ்சிருக்கலாம்ல, ஆனா அதை செய்யாம இருக்கிறாங்க. அதனால சகோதர சகோதரிகளே, நான் உங்களுக்கு வாக்குறுதி கொடுக்குறேன். நாங்க பேராக் மாநிலத்தில் ஆட்சி எடுத்தோம்னு சொன்னாக்கா முதல் வேலையா இந்த கம்பார் கமல்பள்ளிக்கு நிலத்தை நாங்க கெசட் பண்ணி கொடுக்குறோம். இது என்னோட வாக்குறுதி. அது மட்டும் இல்லைங்க, பேராக் அவங்க சொல்றாங்க 2012க்குள்ள ஒட்டு மொத்தமா இவங்க இருக்க மாட்டாங்க, குடிசைவாசிகள் இருக்க மாட்டாங்க, குமாஸ்திங்கான் இருக்காதுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா இங்க பக்கத்துல லாபு கட்சி இருக்கு. ஆனா லாபு கட்சியில கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 குடும்பம் இருக்காங்க. ஆனா இந்த நிலம் இன்னும் அவங்களுக்கு கிடைக்காம இருக்கு. ஆனா ஏமாத்திக்கிட்டே இருக்காங்க. எத்தனை வருஷம் தான் ஏமாத்துவாங்க? நம்மளும் ஏமாத்திக்கிட்டே இருக்கோம், அவங்களும் ஏமாத்திக்கிட்டே இருக்காங்க. இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா தேர்தல் முடிஞ்சவங்க கொடுக்குறேன்னு சொல்றாங்க. ஏன் தேர்தல் முடிஞ்சவங்க கொடுக்கணும்? இப்ப இருக்கிறது உங்க அரசாங்கம் தானே, கொடுத்துருக்கலாம்ல, கொடுக்கல. அப்படின்னா இதோ நிச்சயமா இன்னொரு பொய்யான தேர்தல் வாக்குறுதி. ஜஞ்சி துப்பாக்கின்னு சொல்றாங்க, ஆனா எல்லாமே ஜஞ்சி சப்பாத்தி தான். பெரியவர்களே தாய்மார்களே சகோதர சகோதரிகளே, தயவு செய்து இந்த தடவை இந்தியர்கள்லாம் ஒற்றுமையா இருந்து வர தேர்தலில் மக்கள் கூட்டணிக்கு டிஏபி பாஸ் பிகேஆருக்கு ஓட்டு போடுங்க. ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வாங்க. மாபெரும் மாற்றத்தை நம்ம கொண்டு வரணும். சீன சமுதாயம் இன்னைக்கு மாறிடுச்சு, மலாய்க்கார சமுதாயம் மாறிடுச்சு. ஆனா இந்திய சமுதாயம் இன்னும் ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு. வாங்க ஒண்ணா இருந்து நம்மளும் அவங்க கூட இருந்து இந்த நாட்டுக்கு ஒரு மாபெரும் மாற்றத்தை கொண்டு வருவோம். இந்த வடை சுடுறது, பொங்கல் வைக்கிறது, இதுக்கெல்லாம் அடிமையாகி ஓட்ட போய் அவங்களுக்கு போடக்கூடாது.
தயவு செய்து நம்மளோட எதிர்காலம், நம்ம பிள்ளைங்களோட எதிர்காலம், நம்மளோட பேர பிள்ளைங்களோட எதிர்காலத்தை மனசுல வச்சுக்கிட்டு வாக்களிக்கணும். Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, ada lagi beberapa orang penceramah yang akan berceramah, tetapi saya ada satu perkara yang sangat-sangat penting yang perlu saya beritahu kepada semua kawan-kawan di Kampar. Tadi saya ada minta beri peluang kepada Pakatan Rakyat sekali. Tetapi saya juga mau ingatkan kepada kawan-kawan di sini, ini bukan sekadar memberi peluang kepada Pakatan Rakyat, tetapi juga memberi peluang kepada rakyat seluruh negara ini. Sebab apa saya kata, apa kita akan dapat? Apa rakyat akan dapat kalau Pakatan Rakyat menang masuk Putrajaya? Ini sangat penting. Apa yang saya beritahu ini, tolong esok beritahu kepada semua kawan-kawan, kepada adik kita, kepada abang kita, kepada saudara mara kita, kepada semua orang Kampar yang tak datang hari ini. Tolong sebarkan makluman ini kepada seluruh penduduk ataupun warga Kampar. Tolong. Pertama, kawan-kawan, kalau kita menang Putrajaya, kalau kita masuk parlimen, nombor 1, Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah membuat pengumuman, dan tiap-tiap hari dia buat pengumuman bahawa kalau kita menang masuk Putrajaya, hari ini menang, besok harga petrol akan diturunkan. Mau tak mau? Dua, kita menjanjikan kalau kita menang masuk Putrajaya, sekarang Kampar kita mau pergi Kuala Lumpur, kita naik highway, betul? Naik highway mesti mau bayar tol. Betul tak betul? Betul. Siapa suka bayar tol angkat tangan? Najib. Salah tak? Semua orang tak suka bayar tol lah. Haya, ini macam kita sudah menang Kampar. Sebab apa? Sebab senang. Kalau kamu undi Barisan Nasional, tol mesti ada banyak. Tapi kalau kita undi Pakatan Rakyat, kita menang, kita janjikan kita akan hapuskan tol Lebuh Raya Utara Selatan. Tak ada tol lagi. Mau tak mau? Tak mau tak mau? Yang ketiga, kita menjanjikan bahawa untuk warga emas, orang-orang tua 60 tahun atas, sini tak ada 60 tahun atas lah. Semua 30-40 saja, betul? 60 siapa pun kalau antara rugi lah. Kalau ada 60 atas, Pakatan Rakyat janji kalau kita menang Putrajaya, tiap-tiap tahun kita bagi RM1,000. Bukan macam Barisan Nasional 50 tahun satu kali kasih 500 loh. Kita tiap-tiap tahun kita kasih RM1,000. Kalau uncle 65 tahun, uncle dapat RM1,000. Kalau istri uncle 63 tahun, istri uncle dapat lagi RM1,000, RM2,000. Tak mau ah? Tak mau tak mau. Yang keempat, kita janji kita mau turunkan tarif elektrik. Harga elektrik, bil elektrik mau kasih kurang sikit. Lagi tak cukup, kita kasih untuk anak-anak kita belajar universiti. Kalau tak dapat beasiswa, kita angkat pinjaman PTPTN. Mungkin anak-anak kita sekarang belajar di universiti, kita ambil pinjaman PTPTN. PTPTN habis belajar mesti mau bayar balik, betul? Tapi kita sekarang janji, kalau kita jadi kerajaan, kita akan hapuskan PTPTN. Tak perlu bayar PTPTN. Kalau orang Kampar tak mau, tak marah. Dan lagi satu sangat-sangat penting kawan-kawan. Sekarang tak kira orang India, orang Cina, orang Melayu, orang Iban, orang Kadazan, orang asli, semua orang mau pendidikan, betul? Mau belajar, betul? Tapi sekarang belajar banyak mahal. Dari sekolah rendah sampai masuk universiti, kita mau pakai banyak duit. Tapi ini semua anak Malaysia. Saya pun tak tahu kenapa anak Malaysia mesti mau belajar bayar uang ribu-ribu ringgit untuk belajar. Ini kerajaan Barisan Nasional. Tapi kita menjanjikan, Pakatan Rakyat menjanjikan bahawa kalau kita jadi kerajaan,
untuk anak-anak kita. Tak kira orang Melayu, orang Cina, orang India, even Karazan, orang asli, semua, seluruh rakyat Malaysia, anak-anak kita akan bagi pendidikan percuma, free education. Masuk universiti tak perlu bayar, free loh. Tak mau? Mau. Tak mau, saya tak boleh bikin apa. Okey, ini adalah, bukan ini saja, ada banyak lagi kawan-kawan. Kalau saya mau cerita nanti besok pagi yo. Okey, nanti orang marah sama saya, nanti YB nggak komen pun marah apa saya mau cerita semua. Dia pun mau cerita sedikit, betul. Jadi saya akan bagi peluang kepada penceramah-penceramah lain. Tapi sebelum saya pergi, saya minta apa yang diminta oleh Najib Tun Razak di Pulau Pinang untuk tahun baru Cina. Dia membawa seorang penyanyi daripada Korea. Ada betul? Nama dia Sai. Wah, dia banyak sombong. Dia kata, saya sudah bawa Sai Pulau Pinang. Pulau Pinang saya mau tangkap ini kali. Kita cakap janganlah rugi banyak duit. Kita di Malaysia pun ada orang-orang yang ada bakat. Gangnam Style pun boleh menari punya berak. Betul. Malaysia pun ada, betul. Tadi ada tengok Rocket Style, ubah Rocket Style. Ada kan tak? Ada. Orang Malaysia pun boleh buat. Tapi dia kata, tak nak, saya mau bawa juga. Bawalah, suka hati dulu lah. Dia bawa Sai. Lepas itu dia tanya kepada orang-orang Pulau Pinang, are you ready for Sai? Yeah. Are you ready for Sai? Are you ready for Sai? Dia sudah shock.